boleh nak accept, but how come the Prophet is pedophile? So ada tuduhan yang mengatakan Rasulullah SAW ini telah berkahwin. Rasulullah pedofil disebabkan, pedofil tahu kan tuan-tuan? Apa nama? Minat dekat budak-budak. Minat dekat budak-budak. So diorang kata sebab Rasulullah SAW telah mengahwini Aisyah ketika berusia 6 tahun dan telah hidup bersamanya 9 tahun. Jadi Datuk, bagaimana kita nak bagi penjelasan kepada persoalan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kacau soalan ini. Pertama, kita kena tahu bahawasanya culture kadang-kadang ada perbezaan. Walau bagaimanapun saya nak lihat perkara ini daripada dua-dua sudut. Sudut akademiknya dan juga sudut perbahasan yang moden. Apabila orang mula menuduh Nabi SAW kahwin dengan budak-budak, sebab riwayat-riwayat di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan hampir keseluruhan kitab Sunan menyebut Aisyah radhiyallahu anha, dia diriwayatkan report daripada dia menyatakan tazawwajanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sit. Nabi SAW kahwin dengan aku dalam keadaan aku anak gadis ataupun anak perempuan yang berumur 6. Dalam sebahagian riwayat dia kata bintu Saba, dia anak perempuan yang 7 tahun. Menunjukkan rawi ada keliru, kan? Wa bana bi, dan Nabi SAW bersama dengan aku. Wa ana bintu Tis'a, dan aku pada umur sebagai anak perempuan yang berumur 9 tahun. Hal ini menimbulkan perbincangan kerana macam mana Nabi kahwin muda sangat ni, 6 dan kemudian bersama dengan budak perempuan bernama 9 tahun. Sedangkan Nabi SAW usia baginda ketika itu sudah 50 tahun lebih. Jadi dia kata tidak padan. Okey. Yang pertama, bagi pendapat pertama dulu. Sekali kita bincang. Yang pertama, pendapat yang ini bahawasanya cerita Nabi kahwin 6 tahun dan kemudian bersama dengan Aisyah 9 tahun pada zaman dulu tidak pernah ditimbulkan. Isu ni tak ditimbulkan. Dan tak banyak fuqaha tak ambil peduli untuk mengulas. Sebab apa? Sebab culture pada masa itu memang orang kahwin muda. Tuan-tuan kena tahu, budak perempuan Arab 9 tahun dia besar dah. Tuan-tuan tengok berkenaan. Saya duduk sekolah di universiti, tepi rumah saya sekolah rendah budak perempuan Arab ni. Dia umur 9 tahun sama tinggi dengan kita dah. Kan? Sebab tu dia tinggi umur orang Arab. Dan juga kalau kita tengok di dalam, baca dalam culture di England juga, umur 11-10 masa tu orang sudah ada yang kahwin. Orang Melayu zaman dulu juga sebenarnya ada 11 tahun, 12 tahun haid dia ada yang kahwin. So non-issue for them. Benda ini tidak menjadi isu. Tidak menjadi isu. Kerana masyarakat zaman dulu memang begitu. Apabila dia haid, dia berkahwin. Cuma sekarang oleh kerana orang rasa budak-budak dah mula tak matang, orang dah rasa macam pelik. Okey, itu satu. Kedua, kita kena tahu semua sahabat Nabi campur isteri, campur sahabat. Insan yang paling kritis, yang banyak mengkritik, melahirkan rasa tidak puas hati dia kepada apa-apa pandangan yang dikeluarkan berhubung dengan agama, ialah Aisyah radhiyallahu anha. Dia telah kritik Omar, dia telah kritik Abu Hurairah, jangan tanyalah. Riwayat mereka dia telah kritik. Dia telah report, dia telah bangkang. Banyak yang dia bangkang sehingga dihimpunkan oleh Al-Imam Zarkashi dalam kitab dia Al-Ijabah li Iradi Mastadrakathu Aisyah ala Sahabah. Satu buku khas yang menghimpunkan kritikan Aisyah kepada sahabat-sahabat Nabi. Maksud dia kritik pendapat mereka. Dan dia sangat sensitif kalau ada hadis itu macam bagi kait dengan wanita.
Sebab itu dia tak puas hati hadis yang kata wanita yang diazab kerana dia telah mengurung kucing itu. Dia tak puas hati. Dia kata Maha Suci Tuhan, takkan satu orang kena azab, padahal dia kena. Dia tak puas hati hadis yang menyatakan taqta'us salah, yaqta'us salah, mururul mar'ah, wal kalbul aswad wal himar. Terpotong sembahyang apabila wanita lalu anjing hitam dan kaldai. Dia kata tushabbihuna bil himari wal kalb. Dia kata kamu menyamakan kami dengan kaldai dan anjing. Marah dah. Walaupun hadis tu bukan menyamakan wanita. Nabi cerita tentang terganggu solat. Kaldai, anjing hitam, perempuan lalu memang terganggu kan. Isteri sendiri tak terganggu. Dan Aisyah hujah bahawasanya dia telah tidur, dia muttaji'an baina yaday Rasulillah wa huwa fi shalah. Dia melintang di hadapan Nabi sedangkan Nabi bersolat, tak betul pun. Sehingga dalam mazhab Ibn Hazmin bincang tentang masalah ini antara yang melintang dan yang lalu. Tapi yang pentingnya kan saya nak cerita kritisnya Aisyah. Macam-macam bab dia kritik. Sebab itu dia lawan Ali. Dia berperang tu, dia bawa pasukan, dia lawan Ali kerana dia rasa tak tepat kerana tidak mengambil tindakan kepada Uthman. Bukan tidak mengambil tindakan membela Uthman. Berlaku krisis Aisyah. Nabi SAW pada Nabi masih hidup, apabila berlaku hadisul ifk, peristiwa fitnah kepada Aisyah, Aisyah ni emosi dia juga. Dia cemburu pun cemburu. Apabila Al-Quran turun membela Aisyah, surah An-Nur, Aisyah dia tak terima kasih kat Nabi. Dia kata Allah yang turun, bukan Nabi dan Nabi. Kira dia emosi. Pun begitu, tidak ada satu pun mana-mana riwayat Aisyah mempertikaikan masalah perkahwinan dia. So kalau ada orang tak puas hati, yang outspoken sekali dalam sejarah Islam dia, tapi dia tak pernah cakap benda ni. Okey, itu satu sudut. Saya ambil sudut yang kedua. Di kalangan para sarjana, ada yang membincangkan semula tentang umur Aisyah ini, bahawasanya betulkah dia kahwin dengan Nabi, iaitu Nabi menggauli dia pada umur 9 tahun. Ada yang membincangkan. Mereka kata, ulama hadis ni dia dua kumpulan. Sebahagian mereka agak macam rigid sikit apabila ada orang kata bukan 9 tahun, mereka nak marah sebab kata ada riwayat yang kata 9. Macam seolah-olah menentang riwayat Bukhari. Non isu untuk menentang, bukan menentang riwayat Bukhari, kerana dalam riwayat Muslim sendiri ada isu yang mana ahli hadis mempertikaikan sebahagian fakta. Bukan kerana mereka pembohong, dia panggil waham, mungkin berlaku kekeliruan. Seperti mana riwayat yang menyatakan Abu Sufyan lah yang telah mengawinkan Ummu Habibah dengan Nabi. Di riwayat Muslim dipertikaikan, dengan sepakat ulama hadis dipertikaikan. Kerana fakta itu tak match dengan realiti sejarah. Iaitu Ummu Habibah masuk Islam, berkahwin dengan Nabi sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Macam mana dia nak kahwin dengan Abu Sufyan, bapak dia? Di dalam riwayat Bukhari juga, boleh ikut ni? Di dalam riwayat Bukhari juga, Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut satu hal. Dia kata, walam a'qil abawayya qat illa huma yadinan ad-din. Aku tak sedar, maksudnya dah jadi faham daripada budak-budak. Budak-budak faham berapa? Berapa tahun budak-budak mula faham? Maksudnya dia boleh tahu, oh bapa aku ni, mak aku ni berapa tahun? 2 tahun faham? 3? Let's say lah kata 4, 5 dia faham. Dia kata aku mula sedar dan faham sesedang apabila dalam bahasa kita, sedar-sedar aku bapa aku ni dah menganut Islam. Wa huma yadinana ad-din, kedua-duanya menganut Islam. Kan? Walam yamur alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafain nahari bukratan wa ashiyatan.
Tidak ada satu hari pun melainkan Rasulullah datang ke rumah kami. Sama ada belah pagi ataupun belah petang. Di dua tebing siang pagi ataupun petang. Maksudnya, dia seingat-ingat dia ni, Nabi ni, bila dia dah mula cerdik, mula cerdik ni mula faham, biasa dah aku dah mula faham, sedar-sedar bapa aku dan Abu Bakar dan Ummu Ruman, ibu dia telah pun Islam. Dan masa tu dia ingat Nabi sudah duk datang rumah dia dah. Kan? Kemudian dia kata, falamma batuliyal muslimun, apabila orang Islam diuji, kharaja Abu Bakrin muhajiran qibalal Habsyah, maka Abu Bakar keluar untuk berhijrah menuju ke Habsyah. Tuju ke Habsyah. Masa itu menuju ke Habsyah, yakni hijrah orang Islam daripada Mekah menuju ke mana? Yang pertama menuju ke Habsyah. Falamma balagha Darul Ghimad, apabila dia sampai kepada Darul Ghimad, satu tempat, ketika itu sampai panjang hadislah, laqiyahu Abu Dirana, kemudian sehingga wahwa min sadatul Qurah, panjang hadis ni, dia berjumpa dengan Abu Dirana daripada ketua Qurah. Tapi maksudnya yang nak ceritanya mautin syahid hadis ni, riwayat Aisyah ni, dia kata apabila orang Islam diuji, Abu Bakar keluar nak pergi berhijrah ke Habsyah. Abu Bakar tak jadi berhijrah ke Habsyah kerana di pertengahan jalan dia jumpa ni Abu Dirana ajak dia, kau baliklah. Orang macam kau tak patut. Kena ila aina ya Abu Bakar, ke mana kau nak pergi wahai Abu Bakar? Dia kata, akhrajani qaumi, kaum aku mengeluarkan aku. Uridu an asiha fil ardillah, a'budu rabbi. Aku nak berjalan atas muka bumi, melancong, menyembah Tuhanku. Sebab apa? Kaumku keluarkan aku. Dia kata, kau janganlah. Kau balik. Orang macam kau tak boleh dikeluarkan. Orang mulia macam kau jangan keluarkan pada kaumnya. Dia balik. Yang penting nak ceritanya, hijrah ke Habsyah itu ialah pada tahun 5 hijrah. Pada tahun 5 setelah Nabi dibangkitkan. 5 kerasulan. Ba'da bi'athah, selepas bi'athah kebangkitan. Jadi kalau kita ambil masa tu Aisyah kata dia sudah faham, ambillah umur dia 4 ataupun 5 tahun. Kalau kita nak ambil pun kata 4 tahun. Kan? 4 tahun ketika dia usia 4 tahun pada ketika itu tahun yang kelima. Lepas pada tu Nabi duduk di Mekah selama 13 kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kita ambil itu maksudnya tahun 13. Ketika usia dia 13, walaupun sebahagian, kalau kita ambil ketika itu umur Aisyah 5 tahun, mungkin usia dah 14. Jadi sekitar belasan tahun dia berkahwin dengan Nabi, kalau berdasarkan itu. Di kalangan sebahagian ahli sejarah kata sebenarnya yang tepat usia dia 18. Tapi tak apalah, ambil riwayat ni maksudnya belasan tahun dia berkahwin dengan Nabi. Tapi ceritanya khilaf lah. Kalau kata belasan tahun pun ada hujah. Kalau dia kahwin 9 pun sebenarnya bukanlah satu isu pada zaman dahulu. Ditimbulkan isu kemudian. Dan kita kena tahu, hanya Aisyah orang muda yang kahwin dengan Nabi. Yang lain daripada itu semuanya janda. Kalau dia nak jadi.